Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam, Komander dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Sazarini bersama rakan-rakan saya Muhammad Nazmi dan Fauzan Aziz daripada kumpulan 9 akan membentangkan mengenai topik lemas. Lemas adalah keadaan yang berlaku apabila oksigen terhalang atau tersekat daripada memasuki saluran pernafasan akibat tenggelam dalam air. Walau bagaimanapun, kekurangan oksigen dalam darah ini boleh mengakibatkan kerosakan tisu dan mati otak. Lemas mudah berlaku di kalangan kanak-kanak kerana mereka tidak boleh melindungi diri sendiri dengan sepenuhnya. Kanak-kanak tadika lebih kerap lemas di longkang, parit, perigi, kolam renang, manakala murid-murid sekolah kerap lemas di sungai, tasik dan bekas lombong yang berdekatan dengan rumah mereka. Lemas juga merupakan penyebab kematian kedua tertinggi kanak-kanak di negara ini selepas kemalangan jalan raya dengan kira-kira 500 golongan berusia 1 hingga 18 tahun dilaporkan menjadi mangsa setiap tahun menurut kajian Pusat Penyelidikan Klinikal Perak. Seterusnya adalah tanda dan gejala lemas. Orang yang tenggelam dalam air dapat menunjukkan tanda-tanda seperti berupa suara yang keluar akibat panik dan gerakan tubuh menggapai permukaan air atau untuk meminta pertolongan. Pada mangsa tenggelam yang dapat diselamatkan, gejala yang dapat dilihat adalah batuk-batuk, muntah, sesak nafas, sakit dada, kawasan perut yang membengkak, wajah yang membiru dan dingin dan tidak sadarkan diri. Seterusnya adalah kesan-kesan akibat lemas. Antara kesan-kesan akibat lemas adalah tisu otak mati, jangkitan paru-paru dan mengalami trauma. Yang pertama adalah menyebabkan tisu otak mati. Dalam situasi lemas, air di sudut memasuki rongga mulut dan paru-paru. Ini menyebabkan jumlah tisu paru-paru yang berfungsi untuk menyerap oksigen berkurangan. Semakin lama seseorang itu tenggelam, semakin banyak air di dalam paru-paru dan semakin kurang oksigen dapat diserap. Akhirnya, semua tisu paru-paru akan ditenggelami air dan tiada oksigen yang dapat disudut lagi. Dalam keadaan itu, semakin kurang bekal oksigen sampai ke tisu badan terutama jantung dan otak. Akhirnya, jantung tidak dapat mengepam darah dan seterusnya kematian terjadi akibat tisu otak mati. Dalam kes lemas, bantuan perlu diberikan dengan segera kerana 3 minit tanpa oksigen, sel otak akan mati. Apabila sel otak mati, bermakna mangsa juga akan mati. Yang kedua adalah menyebabkan jangkitan paru-paru. Dalam hal ini, apabila mangsa lemas menyedut atau tertelan air yang tercemar oleh bakteria, alga, pasir, kotoran atau bahan kimia akan menyebabkan mangsa mengalami jangkitan kuman paru-paru atau dikenali sebagai pneumonia. Pneumonia ialah penyakit yang menyebabkan radang dalam paru-paru akibat jangkitan kuman. Penyakit ini akan menyebabkan sistem pernafasan mangsa terganggu dan berkemungkinan akan berjangkit kepada salah satu atau kedua-dua paru-paru mangsa. Penyakit ini juga boleh menyebabkan bakteremia, iaitu bakteria mengalir dalam darah. Ini boleh menyebabkan bakteria tersebar ke organ-organ lain, menyebabkan kerosakan pada sistem-sistem badan yang lain. Yang ketiga adalah menyebabkan mangsa mengalami trauma. Insiden lemas tidak sekadar memberi kesan kepada fungsi organ dan fizikal mangsa semata-mata. Elemen lain seperti mental atau psikologi turut terkesan kerana insiden itu. Bagi mangsa yang pernah hampir lemas, mereka mungkin mengalami trauma dan biasanya takut untuk pergi ke kawasan berair seperti sungai, laut, taman tema air dan paling kritikal, bilik mandi. Sekarang kita lihat pula kepada punca berlakunya kes lemas. Dari pandangan umum, lemas berlaku apabila kepala seseorang itu berada di bawah permukaan air dalam tempoh masa yang lama.
Antara punca-punca yang boleh menyebabkan kes lemas adalah tiada kemahiran pengapungan badan atau berenang, keletihan sewaktu berenang dan kecuaian diri. Kita lihat pada punca yang pertama iaitu tiada kemahiran mengapungkan badan atau berenang. Ia merupakan punca paling kerap yang dikaitkan dengan kes lemas. Secara logiknya, mereka yang tiada kemahiran mengapungkan diri lebih berisiko untuk lemas. Kemahiran seperti berenang juga membolehkan seorang itu untuk bergerak di dalam air secara terkawal. Secara ringkasnya, kita ingin mengelakkan rongga pernafasan, iaitu bahagian kepala dari tenggelam di bawah paras air. Kita lihat pula kepada punca yang kedua, iaitu keletihan sewaktu berenang. Faktor ini lebih merujuk kepada seseorang itu tidak lagi terdaya untuk mengapungkan diri di atas permukaan air dengan baik, biasanya disebabkan oleh pergerakan secara lanjutan. Kes berkaitan ini jarang berlaku kerana kebanyakan tempat awam kebiasaannya mempunyai peralatan keselamatan untuk kes-kes sedemikian. Faktor keletihan banyak bergantung kepada tahap stamina setiap individu. Secara mudahnya, mereka yang dapat mengawal stamina dengan baik mampu untuk berada di dalam air dengan lebih lama. Kita lihat pula kepada faktor kecuaian diri. Faktor kecuaian diri lebih kepada orang awam yang tidak mengikuti piawaian yang ditetapkan di suatu tempat mandian ataupun kawasan berdekatan tadahan air. Antara contoh perlakuan adalah seperti meminum alkohol berhampiran kawasan mandian, tidak menggunakan peralatan apungan bagi yang perlu ataupun membawa peralatan renang yang sudah roboh keadaannya. Faktor kecuaian diri juga boleh diaplikasikan kepada pihak belia kedua, seperti petugas yang kurang peka dengan situasi sekeliling ataupun penyediaan alatan renang yang rendah kualiti. Faktor kecuaian lebih jelas impaknya di kawasan luar jangkaan, seperti kawasan sungai, air terjun dan juga sesetengah kawasan lain di mana keadaannya tidak menentu. Sekarang kita beralih pula kepada kawasan-kawasan berisiko berlakunya kes lemas. Ada tempat yang lebih berisiko berbanding tempat lain. Ia berisiko sedemikian kerana ketidakpastian keadaan semasa. Berbanding dengan kolam mandian tradisional, kawasan tersebut boleh melibatkan beberapa faktor di luar jangkaan seperti cuaca, ciri-ciri dan keadaan sekelilingnya. Terdapat 4 kawasan utama berisiko berlakunya kes lemas, iaitu kawasan sungai, kawasan pantai, kawasan empangan dan kawasan air terjun. Kita lihat dulu pada kawasan sungai. Ia merupakan sebuah tempat di mana air mengalir dari satu arah ke arah yang lain, di mana aliran air kadang-kala boleh berbeza dari aspek kelajuan dan daya. Ia merupakan antara kawasan lawatan bermandian paling diminati pelancong. Sesetengahnya terkenal dengan pemandangan flora dan fauna yang menenangkan. Disebabkan aliran air secara semula jadi, ia mudah dipengaruhi oleh faktor cuaca. Terdapat juga sungai yang dicantumkan bersama kawasan tadahan air. Arus air yang deras boleh menyebabkan mangsa ditarik mengikut arus. Disebabkan pergerakan arus, sesetengah mangsa mungkin sukar untuk mendapatkan semula keseimbangan. Kerana ini, mereka boleh diseret secara mendatar mungkin menenggelamkannya. Bendasing di dalam sungai yang juga boleh membawa kepada risiko lemas di mana ia boleh menyangkut pada pakaian mangsa dengan cara ia boleh menyukarkan mangsa untuk berada di atas permukaan air. Seterusnya ialah kawasan pantai. Kawasan pantai merupakan jalur tanah yang sempit yang ia memisahkan air dari kawasan pendalaman. Tidak seperti sungai yang aliran airnya terhad kepada badan sungai itu sendiri, pantai lebih besar dan boleh mengembang sehingga ke laut. Pemikiran situasi untuk diseret oleh ombak pantai adalah ketakutan ramai. Lebih gerun lagi, perkara sedemikian boleh berlaku. Terdapat sebuah fenomena arus carik atau rip currents di mana adanya saliran yang mengalir ke arah laut disebabkan oleh hentaman ombak yang kuat sehingga ia terbelah dua, membentuk sebuah aliran di bahagian tengahnya. Kekuatan daya tarikan arus bergantung juga pada saiz ombak yang menyebabkannya. Berikut merupakan contoh arus cerik atau rip currents. Seterusnya kita lihat pula kepada kawasan empangan. Kawasan empangan merupakan sebuah penghadang yang dibina untuk menahan air dan menaikkan parasnya. Terdapat juga fungsinya yang lain seperti menjana tenaga elektrik dan mengelakkan berlakunya banjir. Walaupun empangan bukan tempat berenang secara konvensional, ini tak bermakna insiden lemas tidak boleh berlaku di situ. Kebanyakan kes lemas yang melibatkan kawasan empangan berlaku disebabkan oleh insiden di tempat kerja. Apabila sedang digunakan, arus air di kawasan empangan beralih dengan kuat, terutamanya di bahagian penghadang. Dinamakan sebagai air ekor, ia merupakan daya aliran arus ke arah bawah dari penghadang. Alirannya sangat kuat sehingga ia boleh menyebabkan kesan tolakan yang boleh menenggelamkan mangsa di bawah air. Berikut adalah contoh air ekor atau tailwater. Dan akhir sekali kita lihat pula kepada kawasan air terjun.
Air terjun merupakan latar air yang jatuh dari ketinggian. Ia terbentuk apabila sungai atau aliran mengalir dari atas cerun atau cerun curam. Terutamanya kawasan berhampiran tebing, arus airnya adalah sangat berbahaya. Ini kerana ada kalanya arus akan menarik mangsa ke dalam dan keluar dari tebing, menyebabkan mereka jatuh ke bawah. Batu bata di sekeliling curam juga diliputi algi atau rumpai, membuatkan permukaan amat licin dan ia memudahkan seseorang untuk tergelincir ke dalam arus. Lanjut, saya akan teruskan dengan cara menyelamat dan mengendalikan mangsa lemas. Untuk menyelamatkan seorang yang lemas, seorang itu tidak boleh hanya berfikir bahawa mereka tahu berenang, jadi mereka akan menyelamatkan mangsa lemas. Terdapat pelbagai perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum menyelamatkan seseorang, kerana menyelamatkan dan berenang adalah dua perkara yang berbeza. Lemas bukan sahaja disebabkan kerana seseorang itu tidak pandai berenang, namun terdapat banyak perkara yang menyebabkan seseorang itu lemas. Antaranya adalah masalah kekejangan otot, terkena sengatan binatang, arus air yang deras, strok dan sesak nafas. Asas menyelamatkan mangsa lemas. Perhatikan keadaan mangsa terlebih dahulu. Lihat jika benar-benar mangsa itu berada dalam keadaan lemas ataupun tidak. Dalam masa yang sama, cuba fikirkan cara yang terbaik untuk menyelamatkan mangsa mengikut dengan situasi mangsa dan keberadaan mangsa. Penting bagi kita untuk mengetahui isyarat daripada mangsa. Jika mangsa itu aktif, mereka akan cuba mengapungkan diri ke permukaan air sambil mulutnya tepat di permukaan air. Manakala bagi mangsa yang bergelut dan tidak meminta tolong, mungkin mangsa berada dalam keadaan yang tiada tenaga. Terdapat 4 kaedah asas yang boleh dilakukan oleh seseorang itu untuk menyelamatkan mangsa lemas. Yang pertama sekali adalah kaedah mencapai, reaching rescue. Kaedah ini boleh digunakan dalam situasi mangsa terjatuh di tepian sungai, kolam ataupun laut dan berada dekat dengan daratan. Penyelamat boleh menggunakan kain atau menggunakan kayu untuk mencapai mangsa. Jika tiada, penyelamat boleh meminta bantuan orang lain untuk melakukan rantaian manusia bagi mencapai mangsa yang terjatuh di tepian kolam ataupun sungai tersebut. Kaedah kedua adalah kaedah mencampak, throwing rescue. Kaedah ini adalah sedikit berbeza daripada kaedah pertama iaitu reaching rescue daripada segi jaraknya. Kaedah ini biasanya digunakan bagi mangsa lemas yang berada sedikit jauh jaraknya daripada daratan. Kita sebagai penyelamat boleh membaling tali yang panjang kepada mangsa untuk dicapai olehnya. Jika tiada, penyelamat boleh menggunakan PFD iaitu Personal Floating Devices bagi menerapungkan mangsa. Jika tiada, penyelamat boleh menggunakan kayu yang terapung ataupun botol untuk dicampakkan kepada mangsa, lalu mangsa boleh menerapungkan diri dan menyimpan tenaga beliau. Kaedah ketiga adalah kaedah mendayung, rowing rescue. Kaedah ini adalah sedikit advance kerana menggunakan bot atau kanun ataupun perahu untuk menyelamatkan mangsa. Kaedah ini digunakan apabila jarak mangsa adalah sangat jauh dari daratan. Jadi pengangkutan seperti bot digunakan untuk menyelamatkan masa dan juga tenaga penyelamat untuk menyelamatkan mangsa. Kaedah keempat adalah kaedah menunda, iaitu towing rescue. Kaedah ini adalah cara yang terakhir yang boleh dilakukan oleh penyelamat untuk menyelamatkan mangsa. Kita perlu berenang untuk menyelamatkan mangsa dan mempunyai pengetahuan tentang cara untuk menunda mangsa. Terdapat beberapa teknik untuk menunda mangsa lemas. Antaranya adalah tunda memanjang, tunda silang dada dan tunda kepala. Sekiranya keempat-empat kaedah ini tidak dapat dilakukan, penyelamat mestilah menelefon bantuan dengan kadar segera. Setelah menyelamatkan mangsa,
Terdapat 3 perkara asas yang perlu diperiksa oleh penyelamat terhadap mangsa lemas setelah diselamatkan, iaitu saluran udara dan peredaran darah mangsa. Periksa juga jika ada yang telah menghubungi pasukan keselamatan. Periksa jika orang itu masih bernafas ataupun tidak. Dan lihat jika ada sesuatu yang menghalang saluran pernafasan mereka. Cuba rasakan nadi di pergelangan tangan mangsa dan leher mangsa. Rasakan nadi mangsa selama 10 saat. Jika tiada nadi, maka lakukan bantuan CPR terhadap mangsa. Dan teruskan bantuan CPR sehinggalah mangsa kembali bernafas ataupun sehingga pasukan penyelamat tiba untuk memberikan bantuan kepada mangsa. Aktiviti air boleh jadi menyeronokkan dan pada masa yang sama ia juga boleh menjadi satu aktiviti yang berisiko meragut nyawa. Kebolehan berenang amat penting bagi mengelakkan kejadian lemas serta menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi tanpa teknik atau cara yang betul, penyelamat juga berisiko untuk kehilangan nyawa dan lemas bersama mangsa. Ketahui cara asas untuk menyelamatkan mangsa lemas. Dalam situasi kritikal, anda perlu berfikir secara pantas dengan melihat keadaan sekeliling untuk mendapatkan apa sahaja yang ada untuk menarik mangsa. Anda boleh menggunakan batang atau ranting kayu panjang untuk dihulurkan kepada mangsa lemas. Tindakan ini perlu dilakukan secepat mungkin sebelum mangsa tenggelam atau dihanyutkan arus. Anda juga boleh mencampakkan tali dan menarik mangsa ke bahagian tebing atau ke kawasan yang lebih cetek. Cara ini lebih selamat kepada si penyelamat yang tidak tahu berenang. Bagaimanapun, pastikan tali yang digunakan kukuh dan kuat. Jika terdapat kemudahan seperti bot, rakit atau kenderaan air serta pelampung, peluang untuk menyelamatkan mangsa lemas lebih cerah. Dengan menggunakan bot ataupun rakit, anda berpeluang untuk menghampiri mangsa untuk mencampakkan pelampung terlebih dahulu. Selain daripada pelampung, botol besar atau kayu terapung juga boleh digunakan. Tindakan ini penting bagi membolehkan mangsa berpaut terlebih dahulu untuk mengelakkan daripada kehabisan tenaga. Jika kejadian lemas berlaku di kawasan lapang, anda boleh menggunakan teknik rantaian manusia. Kumpulkan seramai mungkin orang yang berada di tempat kejadian dan berpaut dengan antara satu sama lain untuk mencapai mangsa. Teknik ini perlu dilakukan dengan tenang bagi mengelakkan rantaian itu terputus. Jika situasi terlalu genting dan anda tidak mampu berbuat apa-apa, pilihan yang terakhir adalah menghubungi pasukan penyelamat. Jangan sesekali beranikan diri dalam situasi yang kritikal kerana tindakan ini boleh menyebabkan anda turut lemas. Ini adalah sebahagian cara asas untuk menyelamatkan mangsa lemas. Sayangi diri anda, elakkan daripada menjadi mangsa lemas. Terus kita akan lihat pada cara mencegah kejadian lemas.
Kemalangan boleh berlaku di mana sahaja. Bak kata orang, malang tidak berbau. Mengikut statistik yang dikongsikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPBM, berkaitan insiden lemas di Malaysia, terdapat 400 kes maut disebabkan lemas pada setiap tahun. Oleh sebab itu, kita mestilah sentiasa berjaga-jaga dan bersedia untuk mencegah insiden ini daripada berlaku terhadap kita ataupun kepada keluarga kita sendiri. Insiden malang ini boleh berlaku di mana sahaja, sama ada di rumah, sungai ataupun di kolam renang. Terdapat beberapa cara untuk mencegah insiden ini daripada berlaku. Yang pertama, di rumah, pastikan anda sentiasa mengawasi anak anda. Kedua, jangan tinggalkan anak-anak atau bayi bersendirian tanpa pengawasan atau penjagaan. Ketiga, kosongkan bekas air seperti timba dan sebaiknya diterbalikkan. Keempat, tutup bekas tadahan air. Di kolam renang, jangan makan ketika berenang, menyelam atau ketika berada di dalam air. Disebabkan apabila kita berenang, kita selalu menggunakan alat pernafasan kita iaitu mulut. Jika kita tersedak, ia berisiko untuk berlakunya lemas. Pastikan terdapat pengawal yang berkemahiran mengawasi kawasan tersebut. Ketiga, awasi anak anda dan jangan biarkan mereka bersendirian. Keempat, gunakan pelampung, terutamanya bagi kanak-kanak yang tidak tahu cara untuk berenang. Seterusnya adalah di kawasan air lain seperti sungai ataupun laut. Pertama, belajar untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Kedua, pastikan anak-anak memakai pelampung semasa berada dalam air. Ketiga, pakai pakaian yang bersesuaian ketika berenang. Keempat, waspada dengan kedalaman air. Jangan pula kita berenang tanpa kita sedar yang kita telah berada jauh daripada daratan. Cara pencegahan seterusnya adalah melalui pembelajaran. Bercakap tentang isu lemas, perkara ini adalah bukan perkara yang asing dalam masyarakat kita pada masa kini. Ini adalah cara yang terbaik bagi mengurangkan risiko lemas dalam masyarakat kita pada masa kini, di mana khalayak itu sendiri perlu memainkan peranan untuk mengurangkan risiko insiden seperti lemas ini daripada terus berlaku. Program-program pendidikan boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, sekolah ataupun universiti bagi membuka minda masyarakat mengenai kepentingan mengetahui keselamatan di dalam air. Cara pencegahan yang seterusnya adalah sentiasa berwaspada. Sebagai ibu bapa, mereka hendaklah sentiasa mengambil berat dan tidak memandang enteng ataupun memandang remeh tentang isu ini. Jangan hanya disebabkan anak-anak mereka tahu berenang, mereka tidak memandang serius tentang insiden ini. Kerana lemas boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, bukan sahaja kepada kanak-kanak, juga kepada orang dewasa. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.